Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kita boleh berkeudara sekejap, insya-Allah. Beralam maya, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadir malam hari raya. Menyusahkan tuan-tuan. Menyusahkan tuan-tuan. Okey, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab ta'jil solat sudah. Kita berada di muka surat, Masya Allah. Kita berada di muka surat 300 ya. Kita berada di muka surat 301, insya-Allah. Kita berada di muka surat 301, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari raya, tuan-tuan mungkin berada di rumah masing-masing sedang bertakbir. Masya Allah. Masya Allah. Tak ada, saya okey. Saya takut tuan-tuan aja lah. Saya takut tuan-tuan lah nak hari raya. Tapi lepas insya Allah, lepas tu kita cuti lah 2-3 hari, insya Allah. Kita akan bercuti lah. Hari Jumaat, hari raya pertama kita bercuti. Hari raya kedua, hari Sabtu, hari Ahad. So 3 hari kita cuti. Hari Isnin insya-Allah kita berudara kembali. Hari Isnin 3 hari kita bercuti lah. Hari Jumaat, hari raya pertama, hari raya kedua dan hari raya ketiga. Hari raya ketiga. Maknanya Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin insya-Allah kita berudara balik insya-Allah. Masya-Allah. Tuan Johar masya-Allah 301 di iaitu jilid 2. Jilid 2. Kita berada di jilid 2. Masya Allah, Terengganu line clear. Alhamdulillah. Dr. Ramizu Masya Allah sudah sampai Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majadha. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita berada di muka surat 301, hadis ke-594 bracket 68. Pemisalan masih lagi dalam bab menyegerakan solat. Dan dalam kitabus solat menyegerakan solat. Pemisalan mereka yang meninggalkan solat asar. Itu ejaan masih typo lagi. Tak apa, insya-Allah untuk akan datang. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam allazi tafutuhu salatul 'asr ka'annama witara ahlahu wa malahu, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang yang terlepas solat asar seolah-olah telah dirampas keluarga dan hartanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lain di Pasir Mas sangkut-sangkut ya. Pasir Mas memang macam tu. Maksudnya ialah dengan terluputnya seorang itu solat asar, sepatutnya dia bersedih seolah-olah segala harta dan anak pinaknya telah diambil orang. Jadi orang yang tak sembahyang ni terlumput sampai tak sembahyang lah. Seolah-olah anak dan harta dia dah diambil orang. Dia dah bankruptcy dan apa tak ada apa sekali dah. Maksud kedua ialah terluputnya solat asar, maka dia akan mengalami penderitaan dan azab yang pedih di akhirat kelak. Targhibnya di sini, galakannya di sini ialah untuk menyegerakan solat asar hingga tidak menyerupai orang munafik yang melewatkan solat. Takut-takut kita lewat solat sehingga tak akhirnya solat itu hingga masuk ke waktu lain.
Begitu. Ini takutlah keadaan-keadaan ini berlaku. Jadi dan khair. Terusnya hadis 595, pahala amalan terputus disebabkan meninggal solat, terutamanya asar. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka salat al-'asr faqad habita 'amaluhu, rawahu Bukhari. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan solat asar maka sesungguhnya telah terhapuslah amalannya. Terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Malik beramal dengan hadis ini secara zahir. Beliau berkata, segala amalan yang meninggalkan solat akan terputus, yakni dia menjadi kafir. A'immah salasah selain daripada Imam Malik menyatakan amalan pada hari itu tidak akan sempurna cahayanya, bahkan akan berkurangan. Jadi oleh kerana ulama-ulama dahulu dan fatwa-fatwa mereka yang dahulu ialah apabila disebut tentang orang Islam, maka tak akan berlaku kepada orang Islam itu mereka meninggalkan solat. Tapi oleh kerana usaha yang begitu jauh dan usaha sudah tidak ada dan manusia telah jauh daripada perintah, menyebabkan wa'yazubillah perintah dengan mudah ditinggalkan. Perintah dengan mudah ditinggalkan. Menyegerakan solat maghrib. Hadis 596. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر نبله متفق عليه. Sayyidina Rafi' bin Khudais radhiyallahu anhu berkata, kami menunaikan solat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan datang setelah selesai kami akan pulang setelah selesai solat, sedangkan kalulah kami memanah, maka kami masih boleh melihat tempat jatuhnya anak panah kami itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ini waktu yang fadilat lah. Waktu ni waktu mustahab bagi solat maghrib ialah di awal waktu. Dan di kawasan padang pasir, kawasan yang tak ada pokok, maka apabila waktu maghrib ia masih cerah lagi, sebab mega merah tu masih cerah lagi dan nampak lagi. Tapi kalau kita di kawasan-kawasan yang tropika ni kan, dengan mendungnya, dengan awannya, jadi menyebabkan benda tu cepat gelap. Jadi kalau di padang pasir, iaitu masih cerah lagi, maksudnya masih nampak lagi. Sahabat kata kalau kami memanah pun kami nampak panah, anak panah tu kami dapat nampak lagi mana tempat jatuhnya anak panah. Ini menunjukkan bahawa solat itu disegerakan. Maksudnya lah masih belum gelap sepenuhnya lagi dan dapat dilihat kerana tiada rintangan di padang pasir. Hadis ke-597, hadisnya pendek-pendek saja, iaitu menyegerakan solat isyak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanu yusalluna al-'atamata fima baina an yaghiba asy-syafaqu ila sulusul lail awal, muttafaqun alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, para sahabat menunaikan solat isyak antara hilangnya mega di kaki langit sehingga 1/3 malam yang pertama. Hadis riwayat muttafaq alaih. Menjadi persoalan di sini ialah Nabi melarang orang Arab memanggil solat isyak dengan nama solat atamah. Orang-orang Arab memanggil solat isyak ialah solat atamah. Kenapa? Dia panggil solat isyak, dia panggil solat maghrib dan solat atamah. Kenapa? Tetapi kenapa Sayyidatuna Aisyah masih lagi memanggil solat isyak itu solat atamah? Jawabnya mungkin hadis larangan tersebut tidak sampai kepada Sayyidatuna Aisyah dan beliau tidak mengetahuinya. Jadi sebab itu beliau masih lagi meriwayatkan solat atamah. Tidak sempat. Jawabnya mungkin sebahagian ataupun mungkin beliau memanggilnya sebelum Nabi melarangnya. Jadi sebelum Nabi melarangnya. Tapi sebab itu masih lagi Sayyidatuna Aisyah memanggil nama solat isyak dengan nama atamah. Sebahagian ulama
berpendapat harus menamakan solat Isya dengan atamah. Oleh itu, hadis larangan ini menunjukkan tidak aula, kurang utama sahaja. Maka kita hukumkannya kepada makruh atau tidak aula. Bukan tidak harus, kerana larangan di sini ialah untuk menunjukkan perbuatan itu makruh sahaja, tak sampai jadi haram. Hadis 598. Solat subuh dikerjakan pada awal waktu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli subha fatansarifu an-nisa'u mutalaffi'atun bimurutihinna ma yu'rafna min al-ghalas muttafaqun alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat subuh. Setelah selesai solat, maka wanita-wanita telah pulang dalam keadaan menutup wajah-wajah mereka dengan purdah-purdah. Mereka tidak dikenali kerana kegelapan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pada zaman awal Islam, ramai wanita yang datang ke masjid dan Nabi tidak melarangnya. Pada peringkat-peringkat awal, apabila Nabi sampai di Madinah, maka Nabi telah memberi galakan. Nabi telah memberi galakan supaya untuk membina masjid. Barang siapa yang membina masjid, maka Allah akan membinakan mahligai untuknya. Oleh kerana wanita-wanita mereka pun bersemangat, maka mereka telah hantar wakil salah seorang daripada mereka untuk berjumpa dengan Nabi SAW bahawa mereka juga nak membina masjid sebagaimana kaum lelaki. Mereka pun juga semangat nak bina masjid macam mana kaum lelaki. Maka Nabi membenarkan wanita bekerja di sebelah malam pada malam bulan purnama. Sama-sama dia bekerja. Jadi sama-sama dia dan bekerja. 303, muka surat 303. Jadi pada awalnya, oleh kerana Islam tak ramai, maka Nabi beri galakan pada wanita-wanita untuk datang ke masjid. Ramai wanita datang ke masjid dan Nabi tidak melarangnya. Mereka bersolat bersama Nabi dan sahabat. Cuma kaum wanita akan pulang terus selepas solat. Ini kaedah di zaman Nabi, iaitu ketika sahabat-sahabat tidak dapat mengenali mereka, yakni kerana hari masih gelap lagi. Ini menunjukkan solat subuh dikerjakan di awal waktu, yakni pada waktu ghalas. Waktu ghalas ni waktu masih lagi dalam keadaan yang gelap. Mazhab Hanafi mengatakan mereka tidak dikenali bukan sebab waktu tu gelap, tetapi disebabkan oleh bangunan-bangunan di Madinah. Mazhab Syafi'i menjawab, bangunan kat Madinah masa tu taklah banyak macam-macam sekarang. Sekarang kan hotel 5 star semua. Dulu rumah-rumah saja dan bangunan pun tak tinggi. Jadi taklah nampak gelap pun, pokok-pokok pun tak banyak. Itu dalil mazhab Hanafi lah, dan kita jawab bahawa sembahyang. Tapi telah kita jelaskan dahulu, sahabat Nabi SAW sembahyang di awal waktu dan mereka salam di akhir waktu. Maksudnya sepanjang waktu subuh mereka menghabiskan waktu dalam keadaan bersolat. Lalu hadis yang 599 bracket 13, di antara sahur dan solat subuh sekadar membaca 50 ayat. Wa an Qatadah an Anas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara falamma faragha min suhurihima qala an-nabiy faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila as-salah fa shalla qulna li Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية رواه Bukhari. Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahawa Nabi SAW, bahawa Nabi dan Sayyidina Zaid bin Sabit bersahur. Apabila kedua-duanya selesai bersahur, maka Nabi bangun untuk mengerjakan solat dan menunaikannya.
kami bertanya kepada Sayyidina Anas berapa lama masa antara keduanya, di antara sahur dan waktu solat subuh. Begitu dia bertanya. Berapa lama? Selesai bersahur dan bersolat, baginda beliau menjawab, sekadar seorang pada keadaan umum membaca 50 ayat Al-Quran. Membaca 50 ayat Al-Quran lebih kurang 10 hingga 15 minit sahaja. Bermakna solat subuh ialah di awal waktu. Mazhab Hanafi juga solat subuh awal waktu pada bulan Ramadan supaya orang lain dapat berehat selepas itu. Mazhab Syafi'i mengatakan solat subuh pada setiap bulan. Solat subuh ni pada setiap bulan. Tak semestinya awal waktu ni hanya bulan puasa. Tak, setiap bulan maka sembahyang subuh tu di awal waktu. Menghadir pemimpin yang melewatkan solat. Macam mana keadaan sahabat-sahabat setelah dipimpin oleh pemimpin selepas itu, yang mana pemimpin tadi melewatkan solat. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u yutimuna as-salah aw qala yu'akhiruna as-salah an waqtiha. Qultu fama ta'muruni? Qala salli salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pendapat kamu apabila kamu diperintah oleh orang yang melewatkan solat daripada waktunya? Yang ini daripada waktu mustahab lah, bukan waktu fadilat tadilah. Aku berkata, apakah Tuan perintahkan kepada saya macam mana nak menghadapi keadaan sedemikian? Jawab baginda, tunaikanlah solat pada waktunya. Jika kamu mendapati solat tersebut bersama mereka, maka tunaikanlah solat buat kali kedua, sesungguhnya ia menjadi sunat bagimu. Penerangan. Biasanya pada zaman dahulu pemimpin menjadi imam. Sebab tu saya kata pemimpin-pemimpin ni dia akan jadi imam, sebab dia bukan jadi pemimpin saja, bahkan mereka mahir dengan Al-Quran, apatah lagi orang Arab kan. Menjadi imam solat berjemaah ini adalah ramalan yang dibuat oleh Nabi bahawa akan tiba satu masa pemerintah akan melewatkan solat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa dia tidak perlu menunaikan solat tersebut kali kedua. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, solat pertama akan menjadi fardu, dan oleh kerana nak jaga supaya takut orang tu tak dikatakan pemberontak, maka dia sembahyang kali kedua, dan kali kedua itu akan menjadi amalan sunat. Imam Malik mengatakan bahawa tidak boleh mengulangi solat pada waktu maghrib kerana tidak ada solat 3 rakaat. Oleh itu maghrib tidak boleh diulangi. Imam Malik kata tak boleh. Sembahyang lain tak apa, sembahyang maghrib tak boleh, sebab sembahyang sunat dia tak ada 3 rakaat. Sembahyang sunat dia tak ada 3 rakaat. Jadi tak boleh dikira sunat lah. Jadi sembahyang maghrib tak boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan solat zuhur dan isyak sahaja boleh diulang. Selepas solat maghrib tidak boleh diulang kerana tidak ada sunat yang 3 rakaat. Kalau solat juga maka tetap solat maghrib yang kedua tidak akan menjadi sunat. Solat subuh dan solat asar tidak boleh diulang kerana tidak boleh melakukan solat sunat di dalam waktu tersebut. Selepas sembahyang fardu tak ada lagi dah sembahyang sunat. Selepas subuh dan selepas apa dia? Selepas subuh dan selepas asar. Imam salah selain daripada Imam Abu Hanifah mengatakan salli salata li waqtiha adalah dalil ini secara umum, bukan secara khusus, bahawa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh mengulangi 3 waktu itu kerana bersalahan dengan kaedah. Ketika dalam perjalanan, kawan pengarang bertanya kepada ustaz mereka, adakah sah solat di belakang imam yang tiada janggut? Semasa kita dalam bersafar bersama dengan masyayikh, dengan syekh, kita tanya kan, boleh tak sembahyang? Sebab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kalau imam dia tak ada janggut, maka dia tak boleh dijadikan imam. Imam dia mesti berjanggut.
Iman dia iman dia berjanggut. Kalau tidak, maka dia tak boleh jadi imam. Oh, dia mari kat Malaysia ni semua imam tak ada janggut. Jadi dia kata, aku nak sembahyang ke tak nak sembahyang belakang imam. Saya kata dia masih muda lagi, janggut dia tak tumbuh lagi tu kot. Dia kata bagi mazhab Hanafi, untuk jadi imam dia mesti ada janggut. Kalau tak janggut, dia tak boleh jadi imam. Okey. Jadi ketika dalam perjalanan, kawan pengarang, jadi kawan saya lah bertanya kepada ustaz mereka, adakah solat di belakang imam yang tiada janggut? Maulana mengatakan sah tapi makruh, kerana Nabi bersabda, sallu khalfa kulli birrin wa fasiqin. Solatlah di belakang setiap orang, sama ada dia baik ataupun dia fasik. Mazhab Hanafi mengatakan tidak sah solat di belakang imam yang tidak mempunyai janggut. Maksud mazhab Hanafi dia keras dalam bab ni. Kadang-kadang imam pun, kalau jadi imam pun kawan-kawan kita kan, orang Melayu, janggut dia sikit aja. Kawan-kawan tu, dia janggut dia sikit aja. Kalau dia pergi jadi imam, dia tengok imam. Imam baru ni, suara lain ni, betul ke imam kita ni? Dia itu menjaga sekali dalam adab berimam ni. Jadi kaedah menentukan solat tunai. Kaedah menentukan solat tunai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ni saya nak bagi tahu ni, solat tunai tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu wa qad adraka subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taqruba asy-syamsu faqad adraka asra. Muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapati satu rakaat daripada solat subuh sebelum terbit matahari, maka sesungguhnya dia telah dikira menunaikan solat subuh secara tunai. Dan siapa yang mendapati satu rakaat solat asar sebelum tenggelam matahari, maka sesungguhnya dia telah menunaikan solat asar secara tunai. Okey, zahir hadis ini ialah siapa yang dapat satu rakaat solat subuh sebelum matahari keluar, maka solatnya adalah dikira tunai. Adab maksudnya tunai. Maka rakaat kedua tidak perlu lagi dikerjakan. Ini makna yang tak betul. Hadis ini tidak bermaksud sedemikian. Maknanya sudah dapat sah. Maksud sah tu, maksudnya dapat satu rakaat tu, maksudnya dia tak dikira satu rakaat tunai dan satu rakaat qada. Satu rakaat tunai dan satu rakaat qada, maka dia dikira tetap tunai walaupun berdosa. Okey. Mazhab Hanafi mengatakan sepanjang waktu subuh, telah kita bincang, sepanjang waktu subuh ialah waktu tunai yang sempurna, dipanggil adab kamil. Jadi jika seorang menunaikan solat subuh dalam waktu adab kamil dan memberi salam pada waktu adab nakis, iaitu waktu qada, maka solat itu tak sah, kerana sepanjang subuh itu adalah waktu adab kamil, tunaian yang secara tunai dan sempurna. Ini ialah untuk waktu subuh sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, pada solat subuh adab kamil dan adab nakis. Maknanya dalam solat subuh kita ada waktu fadilat dan waktu makruh dan waktu tahrim. Bagi Imam Abu Hanifah, saya telah jelaskan, waktu subuh ni sepanjang waktu adalah waktu kamil, waktu sempurna dan waktu fadilat. Jadi oleh kerana kita di hujung waktu tu dipanggil adab nakis, dan qada tu juga sebagai adab nakis. Nakis dan nakis, maka bila ditunaikan dalam waktu nakis dan disudahkan dalam waktu qada yang juga merupakan nakis kurang, maka solatnya tadi sahlah mengikut mazhab kita. Mazhab Syafi'i pada solat subuh ada adab kamil dan adab nakis. Maka dalam masalah ni dia dihukumkan memulakan pada waktu adab nakis, hanya sempat satu rakaat dalam waktu dan menyudahkannya pada waktu adab naqis. Sebab itulah solat sah
solat masih sah. Bagi mazhab Syafi'i, subuh dan asar ada adat nakis dan ada adat kamil. Waktu terbit matahari, waktu tenggelam matahari dan waktu zawal itu ialah waktu tahrim, waktu haram, waktu makruh tahrimi. Kita panggil makruh yang hampir haram. Abu Hanifah kata tak, tahrim terus. Adraka raka'atan minal asri qabla an taqruba syamsu faqad adraka al-asr. Imam Syafi'i, kerana ini adalah dalil bagi kita mazhab Imam Syafi'i, kerana Imam Abu Hanifah mengatakan jika menyudahkan solat dalam waktu qada maka sah tapi makruh, dan ini ada pada selain solat subuh. Selain solat subuh solat subuh memang tak boleh lah bagi mazhab mereka. Tapi jika solat subuh sembahyang mereka batal sebab mereka menunaikan dalam waktu yang kamil dan menyudahkannya dalam waktu yang nakis, maka waktu-waktu qada maka solatnya batal. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah pada solat subuh. Jadi dalam masalah solat asar, mazhab Hanafi sama dengan mazhab Syafi'i walaupun sempat satu rakaat. Tadi kita kata sempat satu rakaat atau itu pendapat yang kuat, ataupun pendapat yang sekurang-kurangnya takbiratul ihram di dalam waktu tersebut, dan selepas itu dah masuk sempat takbir je, lepas tu masuk waktu lain dah atau habis waktu. Okey. Siapa yang mendapati satu rakaat dalam waktu maka sahlah solatnya. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-602 bracket 16. Iza adraka ahadukum sajadatan min as-salati al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatahu, wa iza adraka sajadatan min as-salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatahu. Rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mendapat sujud daripada solat asar sebelum tenggelam matahari, maka hendaklah dia menyempurnakan solatnya. Apabila seorang itu mendapati satu sujud dalam solat subuh sebelum terbit matahari, maka hendaklah dia menyempurnakan solatnya. Maknanya solat dia sah. Okey. Sajadatan maknanya satu rakaat sempurna, iaitu apabila dia bangun daripada sujud yang kedua. Disebut juzuk, maksudnya keseluruhan rakaat. Meninggalkan solat kerana terlupa atau tertidur. Macam mana keadaan satu orang yang dia tertinggal solat dengan dia terlupa dan tertidur? Wa Anas radhiyallahu anhu qala, hadis yang ke-603 bracket 17 di dalam kitab solat dalam bab menyegerakan solat. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuhu an yusalliha idza zakaraha, wa fi riwayatin la kaffarata laha illa zalika, muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terluput solat atau tertidur tanpa menunaikannya, maka kafarahnya ialah hendaklah dia menunaikan solat tersebut apabila dia mengingatinya. Dalam riwayat yang lain, tiada kafarah baginya melainkan dia menunaikannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Daud Zahiri, siapa yang terlupa atau tertidur sehingga meninggalkan solat, maka dia tidak perlu qada. Ini yang diambil oleh mazhab Salafiyah sekarang ni. Dia kata dalilnya orang tertidur dan orang terlupa. Jadi mereka pun kiaslah pada orang yang meninggalkan dengan sengaja. Dia ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kalaulah satu orang tu dia dah tinggal 40 tahun dah sembahyang, takkan dia nak qada selama 40 tahun?
Inilah pendapat-pendapat ustaz-ustaz muda dalam Wahabi sekarang ni. Dia mengatakan tak perlu qada. Untuk yang terlupa, kita kata terlupa dan tertidur pun kena qada, maka lebih-lebih lagi yang mana dengan sengaja. Perbezaan pendapat yang ketara. Jika dia meninggalkan solat dengan sengaja, juga tidak perlu qada, kerana dalam hadis ini disebut perlu mengulang solat itu jika dia teringat. Jika tidak, maka tidak perlu qada. Jamhur ulama keempat-empat mazhab mengatakan bahawa orang yang terlupa dan tertidur wajib qada apabila sedar. Untuk orang yang sengaja, maka berdarjah utamalah, aula tu utamalah, perlu mengqadakannya. Oleh itu qada adalah wajib dalam semua situasi bila satu orang itu meninggalkan solat, sama ada tertidur maupun terlupa, lebih-lebih lagi dengan sengaja. Peringatan untuk mereka yang balik di usia tua. Ada orang balik di usia tua. Saya dah jumpa orang balik umur 57 tahun. Balik umur 57 tahun. Tak tahulah sembahyang. Maksudnya dia sembahyang juga dulu. Tapi jarang-jarang. Kadang-kadang 2-3 hari sekali tak sembahyang. Bila susah nak. Dan baca Quran pun tak pandai, dia kata. Dah pencen dah. Pencen Datuk lagi. Pencen besar pula tu, jabatan kerajaan pun. Pencen dah. Baca Quran pun tak boleh. Lepas tu saya tanya Datuk pergi kat masjid tu, macam mana kalau orang baca Yasin? Mulut saya tu kumat kamit lah, baca apa tak tahu . Jadi ada mereka-mereka yang balik di usia tua. Alhamdulillah, belum mati pun sempat balik lagi. Alhamdulillah, ada peluang untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan untuk mereka yang balik di usia tua. Itu ayat special sikit tu. Maksudnya baru mendapat hidayat setelah umurnya dah lanjut. Maknanya umur warga emas dah. Solat banyak ditinggalkan, maka wajib dia qada. Kenapa jadi macam tu? Mungkin dengan kejahilan, mungkin dengan sibuk, dengan pekerjaan yang mana dia tidak ditekan daripada kecil lagi. Banyaklah kerana kelemahan iman, kerana tiada petunjuk dan hidayat daripada Allah. Dan selepas itu Allah SWT memberi hidayat padanya. Semoga Allah SWT kekalkan hidayat dalam diri kita, supaya kita dapat menunaikan solat hingga ke akhir hayat kita. Semua tempat, jadi maka wajib dia qada. Dia perlu menggantikan semua tempat solat sunat dengan solat qada. Tidak boleh baginya solat sunat sebelum habis solat qada. Tak boleh habis. Kena habis. Dia kata rugilah ustaz, kita tak sembahyang sunat. Engkau sebelum ni fardu pun tak sembahyang, tak rasa rugi. Sekarang dah dapat petunjuk tu, dah rasa rugi, dah tak sembahyang sunat. Tak boleh. Kena sembahyang juga. So kalau siapa yang tertinggal dengan masa yang lama, boleh telefon saya, boleh hubungi saya, macam mana kita bincang untuk menunaikan solat tersebut. Boleh? Begitu. Mungkin perkara-perkara itu yang melibatkan sensitivity, so boleh menghubungi saya dan saya akan simpan rahsia dia dan kita bincang macam mana cara untuk kita menunaikan solat yang telah tertinggal tadi. Berlaku sedikit perselisihan pendapat, ikhtilaf, bilakah solat qada boleh dikerjakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan solat qada ni tak ada waktu. Solat qada macam juga solat tahiyatul masjid, maka dia boleh qada sepanjang waktu. Sebab apa? Satu orang berhutang, maka dia perlu bayar hutang cepat. Kalau tak bayar hutang, takut dia diberi dia diletakkan dalam kategori bankruptcy. Kalau kat dunia ni bankruptcy ni tak boleh keluar negara lah, banyak lagi lah perkara. Tapi kalau di akhirat nanti bila di bankruptcy kan, nak ke mana lah kita. Moga Allah SWT lindungi kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam. Boleh
Solat bila-bila masa supaya cepat habis kerana hutang perlu dilangsaikan secepat mungkin. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak berpendapat sedemikian kerana bagi mereka tidak boleh qada pada waktu tahrim. Dalil mereka ialah hadis Lailatul Ta'ris yang kita telah ceritakan dulu dalam hadis pertama, yang mana Nabi kata Lailatul Ta'ris tu, Nabi tertidur di akhir perjalanan, dan telah saya jelaskan ceritanya panjang lebar. Okey, Nabi tidak terus solat subuh sehingga setelah terjaga daripada tidur selepas terbit matahari. Bahkan Nabi menyatakan supaya solat subuh dikerjakan di tempat lain. Mazhab Hanafi mengatakan Nabi tidak solat terus kerana itu waktu tahrim, yakni selepas subuh dah masuk waktu tahrim. Waktu tahrim tu iaitu waktu, kita panggil waktu apa itu? Waktu syuruk tu. Mengikut mereka, seperti mana solat adab tidak boleh dikerjakan waktu tahrim, maka solat qada juga tidak boleh. 3. Waktu tahrim disebabkan oleh zat, iaitu terbit matahari, tergelincir dan matahari terbenam, dan terbit matahari subuh, tergelincir zuhur dan terbenam maghrib. 2 waktu tahrim disebabkan oleh sifat yang diterangkan kelak, iaitu kerana sudah sembahyang subuh tak boleh lagi sembahyang sunat, tak boleh lagi sembahyang mana-mana sembahyang kerana apa? Sebab dia dah tak boleh lah. Sifat dia, orang dah sembahyang, dia tak boleh sembahyang lagi qada, tak boleh lagi sembahyang. Syafi'i menjawab bahawa Nabi tidak solat terus di situ. Di tempat itu banyak syaitan yang menidurkan Nabi dan para sahabat. Oleh itu Nabi ingin solat di tempat yang lain. Sebab tu saya kata, orang yang terlibat dalam maksiat mesti dia keluar daripada tempat maksiat, dan mesti dia jangan tengok kawan-kawan lama dia tak tak mati lagi disebabkan HIV. Bila dia tengok syekh dia datang balik, naik balik. Solat sahibut tertib. Masalah sahibut tertib, jika seorang itu ada meninggalkan solat dan dia mengingatinya sebelum habis pusingan 5 waktu solat, maka dia perlu qada 5 waktu solat. Ini adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Dulu saya dah ceritakan tentang Maulana, apabila dia sakit typhoid, dia demam 107 Fahrenheit. So dia sembahyang zuhur 3 rakaat, lepas tu dia salam. Jadi semua orang tak berani nak kata kat dia bahawa dia 3 rakaat. So keesokan kita rasa bersalah tak bagi tahu. Bila nak bagi tahu, siapa yang nak kena bagi tahu? Tak berani semua. Dia orang kata kat saya khadim masa tu, saya khidmat mana, dia kata Husnu kena bagi tahu. Nak cari naas engkau nak suruh aku. Saya kata tak. Saya tak akan bagi tahu. Saya tak nak cari naas. Saya tak nak cari naas. So, lama. Lepas tu kita dah pakat dah Maulana ni. Sebelum kita berbincang dengan Maulana, kita dah berpakat dah. Kita kata satu orang yang kita kena Maulana akan cari 2 dalil lah, 2 orang saksi lah untuk sabitkan perbuatan dia tadi. Okey, kita orang dah sediakan Adam, kawan saya yang khadim juga bersama Maulana, orang Zimbabwe, Mozambik. Dia duduk Zimbabwe pun dan Mozambik pun dia duduk. Lepas tu dia, tapi asal Pakistan lah, tapi dia Mozambik dan Zimbabwe dia duduk. Mozambik dengan Portugal dia duduk. Dia ada 2 negeri dia. Mozambik pun duduk, Portugal pun duduk. Tak apa. Jadi kita pun sedia satu orang kawan kita, nama dia Nawid, yang pada masa tu sakit demam juga, yang kena typhoid juga. So kita kalau Maulana nak marah pun, Ustaz pernah cerita dah. Ya, saya pernah cerita. Tak apa, cerita 2-3 kali pun seronok. Saya seronok. Walaupun tuan-tuan tak seronok, tak apa, saya seronok. Sebab saya ingat balik situasi pada masa yang saya belajar dulu. Seronok, terkenang, ingat saja. Raghima anfu Abi Zarrin. Raghima anfu Abi Zarrin. Abu Zar
moga hidung kamu tercemar. Bila menceritakan hadis yang mana beliau telah bertanya kepada Nabi, adakah orang itu syurga walaupun dia mencuri dan berzina? Nabi kata, walaupun dia mencuri dan berzina. Abu Zar pun tanya lagi, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, maka dia tetap ke syurga. Maka Nabi kata, raghmi anfi Abu Zarrin. Abu Zar ni tak faham kau. Jadi mengingati cerita tu seronok. Ingat balik. Saya boleh gambar lagi masa tu macam mana Nawid kena duduk ayam, Adam duduk ayam, macam-macam. Satu ketika Maulana dia tak boleh orang berlunjur kaki kepada dia. Dia tak boleh orang berlunjur kaki tu khilaful adab. Maulana jaga betul-betul. Orang paling belakang kat dia, orang berlunjur kaki kat dia. Kenalah budak tu. Kami khadim ni, Maulana bila bayan wafsi untuk tetamu luar negara yang nak berpindah esok, sama ada nak balik ke negara asal masing-masing atau nak pergi ke India daripada Pakistan, mana akan buat wafsi untuk tetamu foreigner. Mana balik pukul 12 malam daripada bilik foreigner sampai kat bilik kita. Sampai kat kita punya galeri punya Maulana kawasan tidur. Jadi kami ni berselang-seli lah berjaga. Kami berjaga selang-seli. Satu malam dia berjaga, satu malam saya berjaga. Malam tu malam kawan saya Adam berjaga. Saya tidur di bawah kaki Maulana tu betul-betul. Maulana punya meja dia, Maulana tempat tidur dia, itulah meja dia. Meja depan tu tempat tidur Maulana. Itulah tempat mengajar Maulana. Simple aja. Maulana ada rumah tapi Maulana masa di Raimin semua tak ada rumah. Di situ je tempat tidur macam pelajar tu je. Tempat tu depan Maulana punya dan tempat tu tidur. So saya duduk di bawah kaki dia. Tapi kami tidur di bawah. Dua orang kami khadim. Adam dia jauh sikit di bawah khadim. Saya tidur bawah kaki lah. Belakang sikit je. Maulana lalu tu sempatlah lalu atas kepala saya tu. Bawah sikit tidur. Saya masa tu tak tidur lagi. Saya kata, Adam, Maulana sekejap lagi nak naik. Kaki kau tu menghala ke Maulana nanti bila Maulana buka lampu, bila kau tertidur. Dia kata, tak apa. Maulana naik. Aku tahulah dia kata. Maulana buka lampu sebelum tu. Aku tariklah kaki aku. Jangan menghala ke Maulana. Dia tertidur. Dia tertidur. Lepas tu Maulana buka lampu. Maulana tengok kaki dia. Menghala ke Maulana. Maulana kata, psst, Adam, buat apa tu? Terkejut dia. Duduk ayam. Pukul 12 malam kena duduk ayam tau. Pukul 12 malam duduk ayam. Adam, kenapa ni? Lepas tu dia pun duduk ayam. Saya duduk sebelah tempat tidur saya. Saya dah selimut dah. Saya kata, Dam, aku kan dah katakan kau tadi. Kau tak nak dengar. Kau kena duduk ayam lah. 12 malam pun kena duduk ayam juga. 12 malam. Khadim pun kena duduk ayam. Khadim lagi kena. Aku kan dah bagi tahu kau tadi tidur baik-baik. Tidur baik-baik kaki kau tu kat Maulana. Dah tak apa. Okey. Settle dia tu. Dia pun kena duduk ayam dekat 10 minit. Saya tak boleh tidur. Mana saya kata kesian yang kau dan aku dah kata dengan kau dah. Lepas tu yang dia depan sikit Maulana Nazrul Rahman punya tempat. Maulana Nazrul Rahman dia tempat depan sikit. Di kawasan Maulana Nazrul Rahman dia satu galeri yang sama. Kalau seorang pernah pergi tahun 80-an, dia tahu lah situasi tempat lama yang kita belajar tu. So Maulana duduk depan. Lepas tu ada Maulana Osman. Maulana Osman ni anak Maulana Nazrul Rahman. Lepas tu pagi esok Maulana Osman kata, Adam, kau pukul 12 malam pun kena duduk ayam Saya kata dah kena duduk. Saya kata kat mana-mana saya dah beritahu dia. Dia tak nak dengar. Kena rezeki dia kata. Tak apa. Kena denda kat ustaz tak apa. Denda tu satu rahmat apabila kita belajar. Itulah mungkin sebab kita denda tu hak bodoh-bodoh ni pun pandai jugalah sikit-sikit. Bolehlah mengajar tuan-tuan yang cerdik semua ni. Saya ni belajar tak pandai pun. Memang tak pandai lah. Tapi bolehlah mengajar tuan-tuan yang cerdik
cerdik-cerdik ni dan pandai-pandai semua ni. Tak apa. Allahu Akbar. Sahibut tertib. Itu di sahibut tertib. Jika tertinggal solat kerana terlupa atau tertidur, maka tidak dikira berdosa. Hadis 604 bracket 18. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa fil naumi tafritun wa innama tafritu fi yaqadati fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala qala aqimis salata li dzikri, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu tidur seorang itu meninggalkan solat. Semasa tidur seorang itu meninggalkan solat, maka dia tidak dikira sebagai melampaui batas, yakni berdosa. Melampaui batas yakni berdosa ialah jika seorang itu meninggalkan solat semasa jaga, maknanya dia tinggal dengan sengaja. Apabila seorang itu terlupa, maka untuk menunaikan solat kerana tertidur atau terlupa, maka tanpa menunaikannya, maka hendaklah dia menunaikan solat tersebut semasa dia mengingatinya. Sesungguhnya Allah berfirman, tunaikanlah solat untuk mengingatiku. Penerangan, lupa atau tertidur tidak berdosa dan diwajibkan qada bagi mereka, apatah lagi perbuatan dosa itu sengaja meninggal, iaitu sengaja meninggalkan solat, maka lebih-lebih lagi lah wajib mengqadanya. Apabila teringat atau bangun daripada tidur, maka perlulah diqadakan segera kerana Allah berfirman. Saya dah cerita dah. So cerita sudah dia di tempat yang dahulu tu lah. Dia tak boleh, kadang-kadang dia cerita ni dia tak boleh sudah-sudahkan. Kalau dia sudah-sudah, habislah cerita kita. Tak adalah nak cerita lagi lain kali. Tak adalah nak cerita selingan-selingan lain kali. Dan cerita ni saya dah ceritakan dah dahulu di hadapan. So saya cerita tengah-tengah ni sebagai cerita sedikit-sedikit aje lah untuk menghilangkan mengantuk. Okey. Apabila teringat atau terbangun daripada tidur, maka perlulah diqada dengan segera kerana Allah berfirman, aqimis salata li dzikri, tunaikanlah solat untuk mengingatiku. Ayat di atas mempunyai banyak makna, bukan hanya sebagai dalil kepada wajibnya qada. Makna pertama zikri ialah masdar maf'ul zikri. Zikri ni mengingatiku. Zikra dia sebenarnya, zikri itu jalan mengingatiku. Zikri dalam mengingati zikra. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zikra masdar tapi dalam bentuk maf'ul, iaitu mudha'af kepada maf'ul yang bermaksud tunaikanlah solat untuk mengingatiku, yakni bila kamu ingat kepada solat, maka dirikanlah solat. Aqimis salah tali zikriha fa innahu aqimis salah tali zikriha fa innahu iza zakaraha faqad zakarallah, yakni dirikan solat apabila kamu mengingatinya, kerana apabila kamu ingat pada solat, sesungguhnya kamu sedang ingat kepada Allah. Yakni salli li waqti zikrika iyaya. Lam di sini untuk zarafiyah, pada waktu, bukan untuk takliliyah. Solatlah pada waktu. Apabila solatlah kerana mengingatiku, tak, dia bukan taklil. Lam itu bukan taklil. Lam itu untuk zarfiyah. Pada. Lam tu pada, memberi makna pada waktu. Pada waktu.
solatlah pada waktu apabila kamu mengingatinya, maka kamu mengingatiku. Gitu. Pada waktu, bukan kerana untuk mengingatiku. Okey. Makna kedua ialah zikri memberi makna tazkir, iaitu memperingatkan. Maka maknanya, dirikanlah solat kerana aku memperingatkan kamu tentang solat. Dirilah solat, aku ingatkan kamu. Sebab apa? Sembahyang tu kan, azan tu nak mengingatkan kita bahawa sudah masuknya waktu. Kuliah tempoh hari, Ustaz ada terangkan berkenaan solat dalam waktu farah tidak wajib qada. Betul ke pernah tidak wajib qada? Wajib qada, kenapa tak wajib qadanya? Saya tak pernah pula benda tu. Apa soalannya dia tu? Yang itu salah tu dengan salah tu, ataupun tuan-tuan salah dengar, ataupun saya tak pernah beritahu tak wajib qada. Tak wajib qada ni bagi pendapat mereka yang mengatakan tak wajib qada. Bagi kita hal-halnya wajib qada. Kalau saya tersalah, mungkin saya betulkan baliklah. Dan iaitu wajib qada, bukan tak wajib qada. Ataupun tuan tersalah dengar, kena dengar baliklah. Begitu. Okey. Salli li anni zakkartuk. Maknanya dirikan solat kerana aku telah memperingatkan kamu tentang solat. Salli, solatlah. Li anna zakkartuk, kerana aku telah mengingatkan kamu. Makna ketiga ialah solatlah kamu supaya kamu menjadi orang yang mengingatiku. Keempat ialah dirikanlah solat supaya aku mengingatimu, yakni salli li azkuraka. Kelima ialah terdapat mudha'af yang mahzuf li zikri solat. Makna keenam li zikri, yakni untuk mengingatiku. Makna ketujuh sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam kitabnya Syarah Bukhari. Beliau telah, iaitu Nabi membaca ayat ini. Kata Imam apa dia ni? Imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar Asqalani di dalam kitab Syarah Bukhari. Beliau ialah Nabi membaca ayat ini bukan sebagai dalil untuk maqabal perkara yang sebelumnya, tetapi untuk mukhatab supaya ittiba kepada Nabi dalam solat. Kadang-kadang duk tengah-tengah beritahu satu, Nabi beritahu sesuatu perkara yang berlainan daripada topik, ataupun agak jauh sedikit daripada topik. Begitu. Dan dia agak jauh sedikit daripada topik tersebut. Begitu. Okey. Tak apa. Kalau kesilapan ada berlaku, boleh hubungi. Mungkin saya terlupa kot mengatakan tak perlu qada. Mungkin saya terlupa kot. Tak apa. Sekarang saya betulkan balik. Tak boleh. Kena betulkan. Kena qada. Sembahyang kita kena qada walaupun kita terlupa, mahupun kita terlupa atau tertidur, apatah lagi kita meninggalkannya, seorang itu meninggalkannya secara sengaja. Tak apa. Benda tu small matter aja, kecil aja, tak apa. Kalau saya tersilap, saya betulkanlah. Begitu. Okey, tak jadi masalah. Manusia ni memang tak lagi daripada kesilapan. Okey. Fasal kedua iaitu 3 perkara yang tidak boleh dilewatkan. Hadis 605/19. Fasal kedua dalam kitab solat, bab menyegerakan solat. Wa ana Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Ali salasun la tuakhirha as-salatu iza atat wal janazatu iza hadarat wal
ayyimu iza wajadta laha kufuwan. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, apabila Nabi bersabda, "Ya Ali, janganlah kamu lambatkan 3 perkara. Solah apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap pengurusannya, dan anak gadis apabila telah mendapat jodoh yang sekupu dengannya." La tuakhir, tidak dibaca dengan sirah nahi, boleh dibaca dengan sirah nahi atau mudhari', akan tetapi sirah nahi adalah lebih baik. Mengikut imam yang 3, waktu makruh tahrim boleh ditunaikan solat jenazah. Mengikut Imam Abu Hanifah, solat jenazah tidak boleh dilakukan pada waktu haram, tetapi apabila tiba-tiba atau tidak dirancang untuk melakukan solat jenazah pada waktu makruh tahrim, maka diharuskan solat jenazah pada ketika itu. Begini senang. Bagi mazhab imam yang 3, lepas sembahyang asar, waktu tahrim atau waktu selepas subuh, waktu tahrim, maknanya boleh sembahyang jenazah. Jenazah ni bila-bila saja hadir, tak apa, boleh sembahyang. Bagi mazhab Imam Hanifah, oleh kerana sembahyang jenazah walaupun dia tak ada rokok, tapi dia adalah sembahyang, maka dia tidak boleh dikerjakan pada waktu tahrim. Cuma ada sedikit kelonggaran. Maknanya dia tak prepare. Kalau dia kata, okey, kita sembahyang lepas subuh, kita sembahyang lepas subuh jenazah, ataupun kita sembahyang lepas asar jenazah, kan ada orang kata, oh, bila nak sembahyang jenazah ni? Lepas asar. So dia tak boleh rancang macam tu. Tapi kalau tiba-tiba dia nak sembahyang lepas maghrib, mungkin main lepas maghrib, tapi bila pengurusan jenazah tu sejak awal dan jenazah telah dibawa dan orang ada, jadi nak sembahyang juga sebelum maghrib, okey, boleh. Maksudnya dia tak dirancang. Tapi bila jenazah tu hadir, bila jenazah tu hadir, mungkin dia kata iza atad wal janazata iza hadarat, bila jenazah tu dia hadir, maknanya bukan dia telah dijanjikan untuk pada waktu itu. Nikah adalah penting untuk melihat kepada sekupu dari segi pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Tujuannya ialah supaya memudahkan suami isteri dalam proses pentarbiyahan anak-anak. Kawan saya, dia nak kahwin. Dia sama belajar. Sama-sama belajar. Lepas tu dia nak kahwin dengan kawan dia lah. Kawan dia ada adik. Saya kata, jangan kahwin. Dah meninggal lah kawan saya tu. Rahmatullah alaih. Dalam bulan berapa? Bulan 1, bulan 2 tahun ni dia meninggal. Umur muda lagi. Dalam 40 lebih meninggal. Dia kencing manis. Lepas tu dah kena meninggal. Saya kata kat dia, jangan kahwin. Aku nak juga. Aku nak minta juga. Tak boleh. Walaupun kawan kamu tu kerja apa ayah dia? Ayah dia kerja apa? Tak boleh. Maintenance tinggi. Anak orang kaya, saya kata kat dia, kita ni ustaz je, tak ada apa pun. Kerja balik lepas ni, kerja pun tak ada. Tak ada apa pun. Kau nak kahwin, dia kata sama je. Dia pun, dia anak orang kaya kata. Kawan kita tu anak orang kaya. Ayah dia lecturer besar, gaji besar. Kita ni ada apa? Aku nak juga. Tak boleh, saya kata. Maintenance tinggi. Maintenance tinggi. Mana kau punya gaji pun tak sampai nak kahwin dengan dia. Tak boleh lah. Lepas tu dia nak juga. Nak, tak diterima. Tak diterima. Lepas tu kawan dia juga, kawan kita juga pergi minta. Bila kawan pergi minta, dia anak datuk. Okey terima walaupun tak handsome. Tak apa, anak datuk. Saya dah kata kat kawan saya, jangan duk cuba. Kita tak mampu. Dia maintenance tinggi. Tak kufu lah, tak kufu. Maksud tak kufu, perkahwinan tu kufu. Perkahwinan tu adalah mesti ada kufu. Itu taklah. Bukan kawan tu lah. Tapi dia tak kufu lah. Dia tak kufu ni, kawan dia nak kahwin dengan anak orang Melayu jugalah. Tak kufu lah, saya kata dia. Jadi kufu tu penting. Okey.
Untuk kufu ini, saya beritahu kebiasaannya dah. Kadang-kadang suami isteri tu dia belajar bersama. Belajar bersama, saya nak habiskan sikit je. Dia belajar bersama-sama. Lepas tu, suami dia berniaga. So, perniagaan dia maju. So, dia kata, yang berhenti je lah. Abang ajalah bekerja. So, abang ajalah bekerja. So, yang berhentilah. Jadi, bila dia berhenti, walaupun dia satu kufu, dia sekufu dengan suami dia tadi. Bila dia dah berhenti kerja, so suami dia, semua suami dia yang menguruskan bisnes tadi, pekerjaan, tak kisahlah bisnes tadi. So semua suami dia advance lah. Suami dia advance lah. Dia semula-mula sama sedarjat dengan suaminya, sama belajar, bahkan dia lebih tinggi lagi pangkat pengajian dia pada suami dia. Suami dia bachelor saja, dia dah master. So dia kahwin. Tapi oleh kerana suami dia ni ada rezeki, berniaga, so perniagaan dia maju. So dia kata yang berhenti je lah jaga anak-anak. So abang ajalah bekerja. Abang ajalah bekerja. Tapi bila dia bekerja, bila suami isteri dia tak bekerja, so dia tinggal di rumah. So kekufuan dia tu tak setaraf lagi dengan suaminya. Sebab itu wanita ni walaupun dia tak bekerja, dia kena sekufu dengan suaminya tadi. Pandailah dia guna harta suami dia biar dia sekufu dengan suami dia tadi. Tapi biasanya perempuan dia duduk kat rumah, dia simple. So dia tak jaga penampilan dan sebagainya. Suami dia ni outstation selalu. Suami dia kan outstation selalu. Tengok orang lain, dia kata bini aku tak macam bini aku, isteri aku tak sama macam orang-orang lain. So dia tak kufu lagi dah pada masa tu. So dia tengok orang lain lebih cantik lagi daripada isteri dia. Sebab isteri dia tak kufu lagi dah. Isteri dia tak kufu lagi dengan suami dia tadi. Jadi kufu tu penting. Jadi sebab tu bagi isteri-isteri yang tak berhenti bekerja lah, saya kata berhenti bekerja, mungkin dia dah berhenti atas dasar tertentu. So kekufuan itu perlu disama tarafkan lagi. Supaya apa? Supaya suami dia tak terpengaruh pada orang lain. So kekufuan ini dijaga sebelum perkahwinan, dan kufu ini, setaraf ini mesti dijaga dari sudut perkahwinan pun mesti kena, selepas perkahwinan pun juga kena kufu. Kena kufu. Kinzo Miyazawa ni dia tak kahwin lagi, dia tak tahu. Kinzo Miyazawa ke dah kahwin, dia tak tahu lagi. Orang tak kahwin dia tak tahu, dia tak tahu apa pun lagi. Kalau orang kahwin tu boleh tahu, boleh tahu cerita macam ni. Kalau tak kahwin tu dia teori je, dia tak ada amali. Sorry ya. Bagi orang-orang tak kahwin dia tak tahu lagi. Orang kahwin tu dia dah tahu keadaan situation macam ni. So perlulah kita menjaga kekufuan tadi. Dan isteri pun perlu jagalah kufu dia tadi, supaya dia sekufu dengan suaminya walaupun dia tidak bekerja lagi. So dia kena jaga kekufuan dia tadi. Dia kena jaga kekufuan dia tadi. Belum tu diam, sudah je lah, dengar je lah. Nanti kahwin baru tahu. Baru tahu Jeff kan, baru tahu kahwin dia. Tak kahwin tu cakap aja, busuk mulut je. Okey, tak ada apa, saya suka-suka je. Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah Okey, insyaAllah kita bercuti 3 hari lah, insyaAllah. Hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga lah. Kita cuti 3 hari. Kita cuti 3 hari lah. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, insyaAllah. Kita berjumpa balik pada hari Isnin, insyaAllah. Malam lah, Isnin malam kita berjumpa balik, insyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Masya Allah. Dan insyaAllah selamat hari raya. Maaf zahir batin, selamat hari raya. Semoga makan daging jangan banyak sangat. Nanti naik kepala pula. Jaga diri baik-baik. Jaga diri. Social distancing tu kena jaga, supaya kita dihindarkan daripada penyakit, insyaAllah. Kita jumpa pada hari Isnin malam. Itu pun kalau ada apa-apa perubahan, insyaAllah saya akan bagi tahu. Tapi insyaAllah lah kita jumpa Isnin malam lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana
واكفنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم تقبل منا إن شاء الله